Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis kombinasi intelektual kehakiman bervisi. Seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi ummah. Bak kata orang tidak kenal maka tidak cinta. Tetapi cinta itu buta, maka ayuhlah kita bersama-sama menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan maudhu syarahan saya yang berbunyi Pemimpin Unggul Negara Sejahtera. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa pemimpin unggul boleh didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai keupayaan untuk memimpin dengan baik dan cemerlang. Manakala frasa negara sejahtera boleh ditarifkan sebagai sesebuah wilayah atau tanah air yang aman dan makmur. Pendek kata, pemimpin unggul negara sejahtera membawa maksud kepimpinan seseorang ketua yang berkualiti menjadi tonggak kesejahteraan dan keamanan sesebuah negara. Persoalannya, bagaimanakah pemimpin unggul mampu membentuk sebuah negara yang sejahtera? Bagi mengupas segala persoalan, 3 pragmatik perdana akan saya bawakan anda. Bersama saya, hadirin pemegang amanat bangsa. Pragmatik saya yang pertama, pemimpin bertakwa, pemangkin kecemerlangan negara. Takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Jika kita lihat dalam konteks seorang pemimpin, memantapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah penting supaya setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan berlandaskan syariah Islamiah. Ketakwaan yang tinggi adalah asas kepada pembentukan kekuatan rohani dan jasmani untuk memimpin rakyat dan negaranya dengan gemilang. Rakyat adalah cerminan pemimpin. Pemimpin yang menjadi suri teladan yang baik sudah tentu akan memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat dan orang bawahannya. Hal ini dinyatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "An-nasu 'ala dini mulukihim." Maksudnya, manusia adalah berdasarkan agama pemimpinnya. Ingatkah kita ketakwaan dan keimanan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan bala tenteranya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sumber kekuatan sehingga beliau berjaya menakluki kota Konstantinopel seawal usia 21 tahun. Beliau merupakan jawapan kepada ramalan Rasulullah SAW bahawa pemimpin yang menakluki kota Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Rahsia kepribadian unggul Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang yang tidak pernah meninggalkan solat fardu, solat sunat, qiyamul lail serta menghafaz Al-Quran. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pemimpin bertakwa, pemangkin kecemerlangan negara. Hadirin yang bervisi, pragmatik kedua, pemimpin berilmu, pencetus transformasi pembangunan negara. Ilmu diibaratkan sebagai tiang kepada sesebuah rumah. Tidaklah kukuh sesebuah rumah tanpa tiang. Begitulah juga sebagai seorang pemimpin, ilmu merupakan teras utama dalam membentuk kepimpinan yang cemerlang dan seterusnya menjadi tonggak transformasi pembangunan negara. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Maksudnya, hendaklah kamu belajar dan mendalami ilmu sebelum kamu diangkat menjadi ketua atau pemimpin. Riwayat Ibnu Syaibah. Pemimpin yang berilmu mampu memimpin dengan bijak, berfikir di luar kotak, berani mencuba sesuatu yang baru dan segala permasalahan negara dapat ditangani dengan tenang dan secara rasional.
Buktinya, mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya menangani krisis ekonomi 1997 dengan memperkenalkan pergantungan ringgit di pasaran antarabangsa, menarik perhatian banyak negara sehingga mendapatkan nasihat beliau. Pimpinan beliau juga berjaya mengubah Malaysia daripada negara dunia ketiga kepada negara berkembang maju dan bertenaga sehingga beliau diiktiraf sebagai tokoh berpengaruh dunia. Dalam konteks ini benarlah bahawa pemimpin berilmu menjadi tonggak transformasi cemerlang dalam pembangunan negara. Hadirin yang dikasihi, pragmatik ketiga, pemimpin berintegriti teras kemakmuran negara. Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta melaksanakan amalan terbaik. Integriti merupakan cerminan personaliti pemimpin terhadap rakyatnya. Sesebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin berintegriti mampu menjamin keharmonian dan kemakmuran dengan melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab dengan efisien tanpa melibatkan negara dalam kancah rasuah, korupsi, kronisme, penipuan dan ketidakadilan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu-Allaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu sedang kamu mengetahuinya. Contoh yang cukup jelas, Khalifah Umar Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah. Sepanjang pemerintahan, beliau menolak segala kemewahan, malah menjual kenderaan dan peralatan yang diperuntukkan kepada beliau, lalu menyerahkan hasil jualan tersebut kepada Baitul Mal Negara. Inilah sikap yang diperlihatkan dengan menghayati sifat amanah dan accountability. Terbuktilah pemimpin berintegriti menjadi teras utama dalam membentuk kemakmuran negara. Hadirin yang dikasihi, sebagai penutup tirai syarahan, dapatlah saya simpulkan bahawa pemimpin unggul dan berkualiti merupakan nadi utama dalam pembentukan sebuah negara yang sejahtera, maju dan berdaya saing. Pemimpin dan rakyat perlulah berganding bahu dalam membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif bagi memenuhi wawasan kemakmuran bersama 2030 sebagai asas penyatuan negara bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.